الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Berikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan janganlah melakukan perkara-perkara lagha yakni sia-sia seperti berbual-bual dan bermain telefon bimbit. Mudah-mudahan khutbah ini akan memberi banyak pengajaran kepada kita semua. Dengarkan baik-baik kerana pada hari ini khatib akan menyampaikan khutbah bertajuk Nasihat buat umat. Sebelum itu juga saya ingin menyeru kepada seluruh umat Islam untuk terus mendoakan keselamatan dan perlindungan kepada penduduk Palestin yang berterusan ditindas dan dianiaya dengan dahsyat oleh rejim Zionis laknatullahi alaihim. Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala jua yang maha berkuasa memberi pertolongan kepada mereka, maka hanya kepada Allah tabaraka wa taala jua kita berserah dan memohon pertolongan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kebelakangan ini mimbar melihat wujud suasana kurang harmoni dalam kalangan masyarakat, terutamanya kalangan umat Islam sendiri dalam beberapa isu. Keadaan ini dapat dilihat dengan jelas terutamanya di media-media sosial yang menjadi medium utama masyarakat untuk berinteraksi pada hari ini. Perbezaan pendapat merupakan lumrah dan berlaku disebabkan oleh terdapat perbezaan ilmu, kefahaman, pengalaman, persekitaran dan sebagainya. Walau bagaimanapun, perbezaan yang ada itu jika tidak dikawal dengan bijak akan mewujudkan jarak sempadan dalam kalangan masyarakat. Umat Islam seharusnya kuat dan dilihat kuat sesuai dengan betapa kuatnya kebenaran yang terdapat padanya. Perbahasan dan pertelingkahan yang diheret di media-media sosial hanya akan mengundang fitnah dan kesan buruk yang lebih besar. Ia mengundang kelahan dan sangkaan negatif dalam kalangan masyarakat awam. Ia juga turut membawa gambaran yang tidak elok terutamanya kepada masyarakat bukan Islam tentang kesucian Islam. Mereka akan melihat bahawa ajaran Islam penuh dengan budaya tuduh-menuduh, saling menyalahkan antara satu sama lain dan saling membenci. Bukankah Islam sangat mengutamakan kasih sayang dan budaya saling menghormati antara satu sama lain? Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, dalam menghadapi perselisihan dan perbezaan yang ada dalam kalangan masyarakat ketika ini, sewajarnya kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dan rujukan utama agar ia tidak menyebabkan kerosakan yang lebih besar berbanding kebaikan yang diharapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Maksudnya, kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah yakni Al-Quran dan Rasulnya yakni As-Sunnah jika kamu benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Dalam menghadapi perbezaan dan perselisihan yang timbul juga, umat Islam masih perlu berdiri dalam kerangka adab dan akhlak yang baik. Misi utama yang diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka antara akhlak dan adab mulia yang perlu dipegang walaupun ketika sedang berselisih faham ialah: pertama, berlapang dada dan sentiasa bersedia menerima sebarang teguran. Ada sesetengah orang yang sanggup menolak kebenaran semata-mata kerana terlalu ego dengan pandangannya sendiri. Penolakan terhadap kebenaran dan kemarahan kita kerana pembelaan terhadap diri merupakan suatu kesombongan. Nabi SAW bersabda, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Maksudnya, kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Kedua, memilih perkataan yang sopan dan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Maksudnya, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 83. Diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allaha la yubghidul fahishal badhi." Maksudnya, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin pada hari kiamat berbanding akhlak yang baik, dan sesungguhnya Allah murka kepada orang yang keji dan buruk akhlaknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ketiga, berbincang dengan cara dan kaedah yang terbaik. Setiap diskusi hendaklah bermatlamatkan kebenaran dan bukan untuk membela hawa nafsu yang membawa kepada keburukan. Diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa." Maksudnya, aku adalah ketua bagi rumah yang terdapat di salah satu sudut syurga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia di pihak yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud. Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar menyebutkan dari Zakaria bin Yahya yang berkata, "Aku telah mendengar Al-Asma'i berkata, Abdullah bin Hasan berkata, perdebatan akan merosakkan persahabatan yang lama dan mencerai-beraikan ikatan persaudaraan yang kuat, dan setidak-tidaknya berdebat akan menjadi mughalabah, yakni keinginan untuk saling mengalahkan, dan mughalabah merupakan sebab terkuat putusnya ikatan persaudaraan." Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, saya menegur kerana saya sayangkan saudara-saudara kerana Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita wajar mencari titik persamaan dan bukan menumpukan kepada perbezaan yang timbul. Titik persamaan itulah yang menjadi titik kekuatan kita semua. Hari ini kita terlalu leka dengan perbezaan, sedang dalam masa yang sama musuh-musuh Islam sedang rakus meratah saudara-saudara kita di Palestin. Kita sibuk bertelagah menunjukkan kehebatan masing-masing, sedangkan di sana masih terdapat ramai orang yang susah dan memerlukan bantuan dan bertarung meneruskan kehidupan dalam dunia yang semakin mencabar. Justru mengakhiri khutbah pada hari ini, saya ingin meninggalkan beberapa pesanan buat semua. Pertama, berlapang dadalah dalam menerima pandangan dan nasihat dari orang lain. Boleh jadi kita tidak suka pada nasihat tersebut, namun hakikatnya itulah yang terbaik buat kita. Kedua, berbicaralah dengan kata-kata yang baik dan sopan walaupun ketika kita sedang berselisih faham. Kata-kata yang buruk meninggalkan kesan yang sangat besar dan mendalam walaupun ia tidak zahir pada pandangan mata. Ketiga, berbincanglah dengan cara yang baik dan bukan semata-mata ingin menjatuhkan orang lain atau ingin menunjukkan kehebatan diri. Berbincang dengan tujuan mencari dan menegakkan kebenaran dan bukan untuk menunjukkan kesombongan. Renungkanlah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Maksudnya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani
yang telah bercerai-berai dan berselisihan dalam agama mereka sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah, dan mereka yang bersifat demikian akan beroleh azab siksa yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, wa kadzalika ala fakhamatir ra'isil a'la, tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimin aminah واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله, selamatkanlah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah khususnya Palestin. Kasihanilah mereka dan limpahkan gugusan rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan kami, negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat-sifat yang terkeji. Jadikanlah kami dan daripada keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah dapat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.